Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada pagi ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Mastikah Hadis jilid yang pertama, Muqaddimah. Hadis yang ke-39, muka surat 97. Kita di penghujung sebab hadis ada 42 saja untuk bahagian pertama, Muqaddimah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita dalam PKPB, jaga SOP lah, duduk jauh-jauh sikit. 1 meter, bukan sejengkal, 1 meter. Nanti mereka tak pergi kuliah, jengkreng habis. Ngaku aku jengkreng. Jaga jarak. Mereka duduk pantau, dia guna drone. Tengok rapat, minggu depan tak pergi kuliah. Mereka buat sungguh, tuan-tuan. Dijaga meter pakai mask. Setengah jam sahaja pagi ni. Kemarin saya terlajak hampir sejam. JK buat senyap tak beritahu. PKPB beritahu setengah jam lah untuk subuh. Maghrib, isyak, maghrib isyak lah. Maghrib isyak. 40 minit lebih kurang untuk maghrib isyak ni. Kalau kita 30 minit pun berhenti, tak ada siapa nak buat apa pula. Tunggu masuk tu berhenti. Subuh pun ingat lah. 7:05 minit. Ting tu. Aku berhenti. Automatik. Baik, sambungan hadis 39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih ta'ala. Daripada Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kedua-duanya. Siapa? Abdullah dan bapaknya Abbas. Abbas ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupu jelah tapi umur tidak sama. Dia lahir itu waktu Nabi hijrah ke Madinah. Dan Nabi mentahnikkan dia. Nabi baca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia faham agama dan mudahkan dia untuk memahami, mentafsir dan mentakwilkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu Abdullah bin Abbas di antara tokoh sahabat yang paling pakar dalam ilmu tafsir Quran. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, daripada apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya yang maha tinggi taala. Jadi hadis ini nama dia hadis qudsi. Satu hadis Nabi, itu hadis daripada Nabi. Satu lagi hadis qudsi, ialah hadis itu dia punya ilham, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia wahyu. Cuma lafaz dia daripada Nabi, Jibril tak bawa turun. Lafaz saja daripada Nabi, tapi wahyu datang daripada Allah. Quran wahyu daripada Allah dan lafaz pun daripada Allah juga. Nabi tidak campur tangan. Itu Quran. Hadis kursi wahyu daripada Allah tapi lafaz Nabi punya. Hadis Nabi Nabi semua. Bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih lagi dalam lingkungan ilham Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia tidak akan bercakap ikut hawa nafsu, tapi semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala
Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, katabal hasanati was sayyiat. Kataba telah menulis al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was-sayyiati, dan kejahatan-kejahatan. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan juga kejahatan-kejahatan. Ulama mentafsirkan sama ada Allah telah tulis di lauh mahfuz, fi lauhim mahfuz. Ditulis di lauh mahfuz lagi kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Ataupun ulama mentafsirkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Raqib dan Atid mencatat. Raqib mencatat amalan kebaikan, Atid mencatat amalan kejahatan. Nah, bukan dia sendiri tulis sebab tidak disebut nafsahu, zatuhu, tidak sebut taukid. Tidak disebut taukid, maka boleh jadi malaikat yang buat, bukan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Waja'a, dan datanglah rabbuka Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat-malaikat, saffan saffa, berbaris-baris. Waja'a rabbuk, telah datang Tuhan. Tuhan datang kah? Halo. Tuhan boleh datang. Dia datang, dia macam kita. Nak duduk sini, pergi sini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia takwil sini. Waja'a rabbuka bermakna waja'a amru rabbik. Datang urusan Tuhan, bukan dia datang. Bukti dia tidak ada kalimah taukid. Waja'a rabbuka nafsuhu ke, waja'a rabbuka zatuhu, tidak ada. Taukid ni dia nak mentaukid, mengukuhkan yang dia buat benar tu. Nah, telah datanglah Tuhanmu, dirinya sendiri yang baru dia datang. Ni tidak ada. Waja'a rabbuka sakat Tuhan. Wal malaku saffa saffa. Faham ke tidak ni? Tak faham balik. Itu usul mengaji bahasa Arab, baru faham hadis, baru faham Quran, baru faham akidah. Dia pokok dia bahasa Arab. Saya sebut lama. Baik, jadi dua tafsir sama ada dia tulis daripada awal di lauh mahfuz ataupun diarahkan Raqib dan Atid menulis amalan kebaikan dan juga amalan kejahatan. Summa bayyana zalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa maksud mencatat amalan kebaikan dan juga kejahatan. Allah jelaskan pada Nabi satu persatu secara terperinci. Apa dia? Faman hamma, ni penjelasan dia. Faman hamma, sesiapa yang berkeinginan. Hamma ni terasa nak buat, tu hamma. Bihasanatin, sesiapa yang ada keinginan untuk buat satu-satu amalan kebaikan. Falam ya'malha, tapi dia tak buat. Dia ada rasa nak buat benda tu, amalan kebaikan, tapi falam ya'malha, dia tak buat. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat ataupun malaikat Raqib mencatat. Indahu, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanatan, satu kebaikan, satu pahala, kamilatan, yang sempurna. Nampak macam faham tapi tak apa faham. Tak faham tak? Siapa yang teringin nak buat satu kebaikan tapi dia tak buat, maka Allah mencatat ataupun malaikat mencatat bagi pihak Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah itu satu pahala kebaikan. Faham tak? Cuba hurai. Jeng. Hurai jengnya tu tak faham nama dia. Dia ada huraian dia, maksud dia. Ini sahih lah daripada ulama-ulama. Mana contoh kita ada keinginan untuk buat kebaikan. Kita buat contoh nak pergi masjid. Nak pergi masjid itu satu kebaikan. Pukul 6.30 tu dah ada keinginan nak pergi. Maghrib 7, pukul 7 petang. Nah, sampai 6.55 tak jadi pergi ya. Saja-saja. Dapat pahala? Tak dapat. Tu kita tak faham. Oh, sedap hari tu pakai niat saja. Niat nak teringin nak pergi tapi tak pergi pun dia tak pergi pun, dia memang niat nak dapat pahala, niat dia tak dapat. Yang dapat ni dia niat nak pergi, memang dia nak pergi betul, bukan dia main-main tu. Bukan main-main. Dia memang nak pergi betul. Sampai 6.50 sakit perut. Tu halangan nama dia. Ada halangan. Sakit perut duduk dalam tandas dekat 15 minit. Nah, tak idea. Lepas tu pun duduk rasa lagi. Tak idea pergi dapat pahala. Hak niat nak pergi, baru dapat.
Ni daripada awal kita mau pergi tapi saja nak dapat pahala niat. Tak jadi itu, tu kata kena faham. Nah, ada tafsir dia kena faham. Dia bukan boleh baca sahaja gitu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia niat nak nikah. Allahu akbar. Nikah dua lah. Ada keinginan nak nikah dua contoh. Jangan ada aja. Ada aja. Ada. Tapi sampai masa tak jadi sebab apa? Bini tak bagi. Halangan nama dia. Bini kata kalau hang nikah aku bunuh diri. Oh jangan keren. Itu nama dia halangan, baru dapat pahala. Niat saja nak nikah, memang tak nak buat pun tak dapat. Nah, Pak Cak dengar dah ni. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu maksud faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Dia akan tulis satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi jika dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan, dia ingin nak pergi masjid, buat contoh yang sama bagi kita mudah faham. Nah, tukar-tukar contoh payah faham. Dia nak pergi masjid yang tadi ni, dia nak pergi masjid pukul 6.30 ataupun awal lagi nak pergi dah. Nah, fa'amilaha, dan dia pergi sungguh. Ayat ni katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila adha'afin katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya 10 pahala. Makna satu kebaikan dia nak buat digandakan 10 ila 700 dhifin ke 700. 10 ke 700, dia tengok pada keikhlasan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau dia biasa-biasa sahaja mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20, mungkin 100. Tapi kalau dia lebih hebat lagi keikhlasan dia, mungkin boleh sampai kepada 700 kali ganda. Dia bukan berhenti situ ya, tuan-tuan. Nah, ada ulama kata 10 hingga 700 sahaja. Imam Nawawi kata tak tu, berpandukan hadis ni Allah sebut lagi ila adha'afin katsirah, dia boleh tambah lagi dengan gandaan-gandaan yang lebih banyak daripada 700. Bermakna bukan 10 sampai 700 sahaja, bahkan dia boleh tambah lagi lebih daripada 700. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kita dekat ataupun jauh dengan dia, dia akan tengok situ. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia macam pengetua kalau sekolah lah. Belum jabat ngarah. Nah, dia tengok cikgu ni, dia markah dia lihat 80 ke atas. Bawah 80 payah naik pangkat lah. Tu cikgu ke postman? Dia markah, dia kena 80 ke atas lah. 85 comel ya. Nah, aku 90 sokmo aku. A+. Dia boleh bagi 80. Dia takkan bagi bawah 80. Jadi menyusahkan staf nak naik pangkat tu lambat. Dia akan bagi 80. Tapi dia tengok dulu macam mana. Aku nampak dekat dengan dia, suka belanja dia. Tengok. Dia bos 95 tu. Tengok situ, di situ. Maksud Allah sama kalau kita dekat dengan dia, dia lagi lah akan tambah pahala. Hak itu kita tak tahu. Tapi kalau sampai 700, semua orang boleh dapat. Lebih daripada 700, tengok kita dekat ke jauh dengan dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati oleh kerana itu, sentiasalah dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat markah yang lebih. Baik. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Jika dia berkeinginan untuk buat satu perkara jahat tapi dia tak buat, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Niat nak buat jahat tapi tak buat, maka Allah akan catat, bukan kata kosong. Nah, dia akan catat satu pahala secara sempurna. Hak ni pun sama dengan tadi ya. Nah, dia buat satu kejahatan, dia niat ingin buat satu kejahatan tapi dia tak buat, bukan tak buat kerana benda lain, kerana takut pada Allah. Baru dia dapat pahala. Dia niat nak pergi merompok, buat contoh mudah. Nak pergi merompok satu bank, Maybank. Maybank. Nak pergi rompok. Sampai tengah jalan, Allah roblo. Larangan rentas daerah. Kalau PKPB, lupa PKPB. Jadi bila larangan rentas daerah ni,
ataupun rentah negeri tak boleh nak pergi kerana roadblock tu. Dia pun patah balik, tukar plan lah, plan C lah pula. Dapat pahala. Tak ada buat tu, tak ada rompak. Faham dah. Tadi tak faham ni. Dia tak dapat pahala sebab dia tak buat bukan kerana takut pada Allah, kerana tak boleh pergi roadblock. Kalau roadblock tak ada, dia pergi tak? Maka itu dia tak dapat. Tapi kalau dia niat nak pergi rompak, nak pergi curi, dia pun pergi, sampai tengah jalan dia fikir balik, aku buat ni betul kedok ni. Maka dia pun tak ada. Nah, tadi sebab Allah tak bagi rompak-rompak, curi-curi tak bagi, aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun U-turn. Orang balik panggil U-turn sini, patah balik. Dapat pahala je. Jan makna jin. Jan makna jin nak panggil apa? Dapat pahala? Dapat. Sebab dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pemuda, dia ni miskin ya tuan-tuan. Tapi ada seorang perempuan yang dia panggil apa? Ngorak. Panggil apa ngorak? Goda, pandai. Dia sarjan pandai sarjan. Perempuan duk goda dia. Nak zina dengan dia dalam satu bilik lah. Tapi dia teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lari, dia takut. Ni cerita betul, bukanlah hadis ni. Alah hadis, bodoh cerita tu. Ini cerita betul. Dia lari. Lepas daripada itu, tak apa. Datang seorang kaya, suruh jumpa dia, suruh mak dia pergi jumpa dia. Nak jumpa buat apa? Mina anak dia nak bagi free. Tengok, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut zina. Tapi dia nak nikah tak ada duit. Maka Allah mudahkan urusan dia. Dia takut tu. Orang kaya pergi jumpa dia, suruh pergi mak dia masuk mina anak dia. Comel loteng. Tu kesan Allah bagi kemudahan. Sebab kita kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan bagi banyak kemudahan pada kita. Jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, kata Nabi pada Ibnu Abbas juga, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Tapi jika dia berkeinginan untuk melakukan satu-satu kejahatan dan dia buat sungguh, maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya mencatat bagi dia satu dosa, satu kejahatan wahidah, satu aja. Dia tak sebut kamilah, hak lain semua kamilah. Hasanatan kamilah, hasanatan kamilah, hasanatan kamilah. Sampai sayyi'atan dia kata wahidah. Dia tak kata kamilah. Apa beza wahidah dengan kamilah? Wahidah isteri tu. Akil hai. Wahidah. Wahidah ni satu, tapi belum sempurna. Hak tadi satu juga, tapi kamilah sempurna. Nak bagi faham gini ya. Pernah makan jagung tak? Kan? Kita beli jagung dalam dia punya kulit dia, kita pun tak payah. Letak satu RM1. Satu tumpuk dia jual RM6. Kita balik koyak perak. Ke koyak kat mana? Gitu lah, perak. Penuh sempurna. Itu nama dia sempurna. Daripada hujung tu, sampai hujung tu pun tak ada, hak kosong, penuh. Sampai ke sini penuh, sempurna, penuh. Besar-besar pula dia punya jagung. Itu nama dia sempurna. Hak satu lagi, satu juga. Perak tadi, sebelah tak ada. Nah, nampak? Satu juga, tapi sempurna ke tak? Tak sempurna. Faham ke tak ni? Tak faham balik. Itu beza satu yang sempurna dengan satu. Pahala dia bagi sempurna, makna penuh pahala. Dosa dia bagi satu juga, tapi tak sempurna. Mungkin dosa ada jadi cacat sikit dosa. Sampai tahap tu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia punya rahman dia punya kasih sayang kepada hamba. Yang pahala bagi sempurna, jagung hak penuh. Yang dosa dia bagi juga satu bukan 10, bukan 700, satu je. Tapi bagi pula bukan hak sempurna pun. Mungkin ada kurang daripada segi dosa dia boleh dapat rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baru jemaah dah habis dah ni. Kok mana cerita? Pukul 7 dah. Tadi janji pukul 7 dah. Hari bunyi tek-tek dah. 7 suku.
Baik, hadis yang ke-30, saya dah terjemah dah, tak payah baca terjemah. Hadis yang ke-39 ini menerangkan bahawa satu, kebaikan dan kejahatan Allah jua yang menetapkannya. Yang kedua, niat seorang ada nilainya, huraiannya. Yang pertama, soal kebaikan dan kejahatan. Boleh dikatakan semua orang suka kepada perkara-perkara yang baik. Yalah, kalau dia suka benda jahat tu, dia something wrong situ. Dan bencikan perkara-perkara yang jahat. Ini normal, manusia yang normal gitu. Tetapi soal baik dan jahat tidak dapat ditentukan oleh manusia dengan tepatnya. Dia subjektif. Nah, tak ditentukan dengan tepat. Kerana masing-masing mempunyai tabiat dan perasaan hati yang berlainan, maka berlainan pula pertimbangan tentang perkara yang baik dan yang jahat itu dia tidak sama. Dengan yang demikian, maka kebaikan dan kejahatan itu hanya Allah yang menentukannya, kerana Allah Subhanahu wa taala jualah yang mengetahui hakikat sesuatu perkara dan yang menentukan hukumnya serta memberi balasan mengenainya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kejahatan dan kebaikan hanya Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita rasa baik, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala baik pula. Jadi menentukan baik dan buruk bukan kita. Akal kita tidak mampu menentukan. Nah, yang baik dan buruk, yang boleh tentu yang baik dan buruk hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia utuskan rasul untuk menyampaikan kepada umat masing-masing yang ni baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ni buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik di sisi Allah walaupun pada pandangan kamu jahat. Buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun pada pandangan kamu adalah baik. Jadi pandangan kamu tidak dipakai. Yang dipakai adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi golongan manusia tidak diletakkan rasul, ya, tengah-tengah, nama dia ahlul fatrah. Antara rasul dengan rasul, tengah ni tak ada rasul. Antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad 571, dekat-dekat 600 tahun tak ada Nabi tu. Selepas kewafatan Nabi Isa, nak sampai kemunculan Nabi Muhammad SAW dekat-dekat 600 tahun, bukan ada Nabi. Manusia ada tidak? Kan gajah saja ada, manusia pun ada. Lepas tu dia nak nilai baik buruk macam mana? Nabi tak ada nak ajar dia. Ni nama dia ahlul fatrah, tuan-tuan. Maka yang ni dia boleh nilai menggunakan akal manusia. Hak kata majoriti manusia tadi, dia suka pada benda baik dan dia tidak suka pada benda buruk. Maka mereka akan dinilai di pada mahsyar nanti berpandukan apa yang mereka buat. Siapa yang banyak buat kebaikan berpandukan akal dia, nah, maka dia akan dimasukkan ke syurga. Siapa yang buat banyak kejahatan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia nilai pada dia sendirilah, nah, dan pada manusia keseluruhannya. Kalau manusia kata yang ni baik, semua kata baik, maka baiklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul tak ada nak cerita. Kalau semua manusia kata jahat benda ni, maka jahatlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masa tu ahlul fatrah tak apa. Nah, tapi bila Nabi dah datang, kita tak boleh ikut akal kita saja, kita kena ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang benda tu tak baik bagi kita. Nah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Difardukan ke atas kamu berperang. Jangan suka perang dia. Suka apa ya? Palestin. Amboi suka. Orang tak sukalah perang ni. Ni panggil syaz. Syaz ni maksud dia pelik pada orang. Dia suka perang, suka keamanan. Nah, Quran pun sebut. Dia kena begini. Kutiba alaikumul qital, difardukan, ditulis, diwajibkan bagi kamu al-qital, peperangan, wa huwa kurhul lakum. Peperangan itu kamu tak suka. Allah sebut dah. Semua manusia tak suka berperang. Akal yang normal. Tapi Allah sebut apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka sesuatu, benda kamu tak suka itulah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang kamu suka pada sesuatu tapi tak baik bagi kamu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Di sini sebut perang. Perang manusia tak suka, tapi Allah kata kadang-kadang kamu tak suka sesuatu, tapi benda hak kamu tak suka itu baik bagi kamu.
Maka berperang sebenarnya baik bagi kita. Baik ke mana? Kalau mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka hidup, kamu tak tahu. Nah, jangan kamu sangka orang mati syahid itu mati, sebenarnya mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Tuhan mereka hingga hari kiamat. Itu kebaikan. Kita tak suka perang, tapi Allah bagi kebaikan daripada benar tak suka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Perempuan memang tak suka suami menikah dua. Tengok dia gelak belakang. Dia gelak bukan suka, gelak tak suka. Tapi mungkin kebaikan bagi dia, mana tahu dia sakit nanti, madu dia duk jaga dia. Tu. Tu dia. Dan kita tak tahu. Laki kita mati. Nah, kita mati awal. Lepas tu kita sakit, madu kita pula baik, jaga kita sampai kita mati. Kan bagus itu. Kan dulu suka kena. Lu tanya apa Haning, tanya Hanung lah. Dulu tak suka tapi baiknya madu. Tu madu mah baik bukan racun. Sebut madu lah. Jangan marah, kau parah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia macam tu, kita tak tahu sebenarnya. Dia sebenarnya hikmah. Hak kita tak suka, jadi baik bagi kita sebenarnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka sesuatu, tak baik pula bagi kamu. Hak lelaki suka menikah dua kan? Kan? Tapi hak suka tu mungkin ke depan tak elok bagi kita. Tak elok sebab bila kita menikah dua, jadi dua carburetor. Nah, jadi perbelanjaan kita meningkat. Soal isteri kita hak dua duduk gaduh pula, kita jadi penyakit darah tinggi pula. Dulu tak ada darah okey 110 85. Low 140 90. Kebaikan kan keburukan? Jangan duduk menikah. Kita cover balik, counter attack nama dia. Mengajar kena pandai. Dia kena bagi dua-dua tu kesempurnaan, baru depa tak marah, hak belah ni tak marah, belah ni tak marah. Macam tu. Betul tak Jan? Belajarlah nak jadi start. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada benda manusia melihat baik, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik. Contohnya, contoh biasalah saya sebut, nah, tuan-tuan. Kita nak tolong seseorang. Seorang itu siapa? Perempuan. Perempuan itu siapa? Bini orang. Bini orang itu siapa? Jiran sebelah. Nah, jadi hari itu suami dia sakit ke, suami dia outstation ke, dia kerja pula sama kita. Kita pun tolonglah bawa balik. Kereta kita pun kita seorang je. Nah, kita pun bawa baliklah bini orang jiran kita tu duduk sebelah kita. Baik dah. Pada pandangan kita baiklah, tolong takkan jahat tolong. Kan? Tolong baik dah. Takkan jahat tolong. Jadi pada pandangan kita baik, kita kata tak apa saya nak tolong kamu, ikhlas. Orang nak kata apa, biar pi je lah. Sedap dia pun. Dia tahu dah orang akan kata ke dia, biar pi kat dia. Kita nak buat baik kan. Itulah baik pada pandangan kita, pada pandangan Allah tidak baik. Sebab lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berada dalam satu kereta macam tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu kita rasa baik benar tu. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak baik. Robin Hood sama, contoh yang sama. Kita nampak macam baguslah dia mencuri, kemudian dia bukan ambil kat dia bagi pada fakir miskin. Curi pula daripada kaya hak kedekut. Kaya hak yang tak kedekut dia tak curi, dia tak rompak. Kaya hak kedekut saja dia pergi rompak, ambil harta dia tak ambil itu sen pun, dia bagi pada fakir miskin. Baik tak? Baiklah. Takkan jahat kot. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jahat, sebab mencuri diharamkan dalam agama. Atas apa alasan pun curi adalah haram. Jadi kebaikan dan kejahatan bukan kita yang menentukan. Kebaikan dan kejahatan Allah yang menentukan. Kita nak tahu, kena ikutlah hadis-hadis ayat Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang baru kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, yang kedua ni, yang kedua bu dia tajuk kita ni tajuk bab niat. Baik, nilaian niat dalam hal ini, dalam hal melakukan kebaikan dan kejahatan ini, niatnya sahaja pun sudah ada nilainya.
Orang yang berniat hendak melakukan sesuatu perkara yang baik tetapi ia tidak melakukannya, hak saya hurai tadi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan tetapi ia tidak melangsungkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya yang sempurna. Kerana kejayaannya menentang dan membatalkan niatnya yang jahat itu sehingga ia tidak melangsungkan kejahatan yang diniatkannya itu. Balasan Allah Subhanahu wa taala demikian ialah sebagai menilai niat seseorang mengenai amal perbuatan, maka lain pula nilainya. Tiap-tiap satu amal kebajikan diberi sekurang-kurangnya 10 kali ganda, manakala tiap-tiap satu amal kejahatan dibalas dengan satu kejahatan sahaja. Dengan ini nyatalah setakat mana melimpahnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya. Jadi kesimpulan kita buat, nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, graf pahala dan dosa ni dia ikut macam kereta. Dia ada standard, eksekutif dan juga premium. Oh, steady. Standard dia macam mana? Standard graf dia macam mana? Standard dia, satu kebaikan akan dibalas sekurang-kurang 10 hingga 700 kali ganda, dan Allah Subhanahu wa taala boleh tambah lebih daripada itu. Itu standard. Itu standard. Dia ada eksekutif dia. Apa dia eksekutif? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kejan terjemah yang lama dek kau. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebiji benih yang menumbuhkan satu pokok yang ada 7 cabang. Setiap cabang itu ada 100. Maka pahala sedekah, pahala menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan standard, bukan 10 ke 700 ataupun lebih daripada itu. Pahala dia 700 ke atas. 10 ke 700 tidak ada. Yang ada bermula 700 ke atas. Itu nama dia eksekutif. Dapat ni pun okey dah. Nak premium, ada lagi premium. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, al-hasanatu bi asyri amsalihha ila dhi'fin katsirah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali ganda sehingga 700 dan lebih, kecuali puasa. Puasa premium. Dia bukan standard, dia bukan eksekutif. Dia adalah premium. Dia pahala tak tahu banyak mana. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa banyak dia nak bagi pahala kepada orang yang berpuasa. Tak kira puasa fardu ataupun puasa sunat. Pahala bukan ikut yang standard dan juga eksekutif tadi. Nah, dia lebih daripada itu kita tak tahu. Hanya dia yang tahu. Bila kita tahu, bila kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala, baru kita tahu. Satu lagi Jan, betul? Tengok bunyi lah. Aku tak payah bunyi sendiri. Dah setting kan ni? Dah setting. Jahat tengok. Okey. Satu lagi. Sabar. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar di hari kiamat. Sempurna macam mana? Berapa banyak? Tak tahu. Premium. Nah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, oleh kerana dah bunyi, dia sudah kecemasan. Waktu kecemasan, waktu ni hanya 5 minit saja. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, siang ginilah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi gerah macam ni? Yang pahala tu dia tambah tu banyak, bukan kata 700, lebih tak tahu berapa. Satu kebaikan kita buat, kenapa hak dosa dia bagi satu pun dia tak sebutkan milah sempurna. Sebab dia tahu manusia ni memang banyak buat jahat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalaulah kata ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala bagi graf yang sama, satu kebaikan satu pahala, satu kejahatan satu dosa, tidak ada orang boleh masuk syurga. Tidak ada manusia siapa pun kecuali Nabi lah, nah, yang boleh masuk syurga kalau graf dia sama.
Sebab sehari itu manusia banyak melakukan dosa nak banding dengan pahala. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kalau kita sehari buat 10 dosa jangan. 10 ada. Minimum ni hang kata 500 hari. Dengan mata, dengan telinga, dengan lidah, dengan hidung, dengan tangan, dengan kaki ni. Kalau seorang 10 dah berapa? Kita buat minimum 10 dosa. Kita buat sehari. Dosa kecil lah. Besar-besar mungkin tak ada kot. Tapi hak kecil berurutan memang ada lah. Hak ni. Ni. Tak tahu nak kata duduk dalam, tak tahu banyak mana-mana ni. Ni. Kalau 10 dosa kita buat, dalam masa yang sama kita boleh buat 1 je pahala. Buat contoh lah. Agak-agak syurga nak kau. Tak payah kata 1, 9. Jahat 10, baik 9. Agak-agak syurga nak kau. Confirm nak kau. Bila timbang 9, 10 mana berat? Dah setiap hari macam tu, seluruh hidup hak jahat banyak lah, hak baik sikit. Timbang mesti jahat banyak-banyak. Confirm go to hell. Tapi kalau kita buat 10 kejahatan sehari, kita boleh buat 1 kebaikan. Dah sama banyak 10. Kalau 2 kebaikan, dah 20. Dah tinggal 10. Baru ada orang masuk syurga. Dalam bagi gerah macam tu pun banyak masuk neraka. La ilaha illallah. Tak tahulah. Nak buat macam mana lagi, wallahualam. Dalam gerah macam tu banyak masuk neraka. Allah tanya neraka, hal min mazid, ada kosong lagi kah? La ilaha illallah. Neraka kata apa? Allah jawab, halim talati, wahai neraka, adakah kamu masih ada kosong? Maknanya boleh masuk tak lagi? Neraka tanya balik, hal min mazid, ada lagi kah? Dia pun terkejut, ada lagi kah? Nak masuk banyaknya. Tu dia. Nah, tuan-tuan, dah nak macam mana malah? Contoh kita tengok SPM tahun ni. SPM laju orang sampai bulan 2. Saya rasa graf dia akan turun tahun ni. Nah, graf haklah ni kalau SPM kalau 70 ke 80, 70 ke 79, dia A minus. 80 ke 90 A. A apa panggil A apa? A solid. Kalau 90 ke 100 A plus. Tu dia punya graf dia. Nah, mungkin dah jadi macam ni. Sekolah pun pergi sat tutup on off sekolah. Nah, jadi mungkin gerah dia akan turun nanti. Saya rasa walaupun gerah turun, jangan keren juga. Nah, sebab duduk di rumah ni melawak. Boleh game kan, tungtang game. Di sekolah bukan boleh main game, tak ada. Tak boleh bawa pun kena rampas dengan warden. Di rumah Allah boleh kita bagi online, lepas tu dia tidur. Nah, kita bukan boleh pantau dia buat ke tak, dia hantar markah dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi walaupun gerah turun nanti, tapi dia kena malah ngaji ni, dia takkan dapat A juga. Duk dapat juga E. Begitulah kita manusia. Allah turunkan gerah, naikkan gerah macam mana pun, kalau kita jenis tak ngaji, jenis malah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takkan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, bila kita lihat pada graf ini, nah skema-skema yang pahala-pahala yang begitu besar, maka kita timbul satu keinginan untuk banyak melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia punya partusan pahala dia besar. Nak banding dengan atas dunia, kalau kita melabur pun tak ada macam ni ya. RM1 melabur tak ada, 700 untung ada. Kalau ada kita akan berebutlah melaburnya. Nah, tapi pahala walaupun 1 dibalas 700, tak apa nak minat, sebab kita tak apa nak nampak lagi, selepas mati baru kita tahu. Jadi sekadar itu, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, pada pagi ini mudah-mudahan hadis ini dapat memberi kita satu galakan dan juga semangat untuk terus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sedaya mungkin untuk menghindarkan melakukan dosa, walaupun dosa-dosa kecil sahaja. Nah, seperti merokok. Wallahu a'lam. Tutup molek. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruq
فرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.